Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum tuan imam, ahli-ahli jemaah masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat mati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita berada dalam masjid, solat berjamaah dan seterusnya kita menyambung pengajian kita, kuliah sehingga ke Isyak insya-Allah. Masih dalam bulan Muharram kita ya. Hari ini kita berada pada 21 malam 22 21 Muharram. Baik, kita bincang sambung hari itu tajuk hak suami isteri dan juga nasihat kepada isteri dan mendidik anak-anak. Ini hal berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Baik. Imam Bukhari dan Muslim mendapatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sabda Nabi SAW, maksudnya setiap dari kamu adalah pemimpin. Kullukum ra'in, kamu adalah ketua ataupun kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin itu akan ditanya dengan tentang orang yang dia pimpin. Wal amiru ra'in, ketua itu ataupun raja itu atau pemimpin itu, menteri ke, adalah pemimpin, kata Nabi SAW. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang lelaki juga adalah pemimpin ke atas ahli keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, dan seorang wanita itu pemimpin atas rumah tangga suaminya. Ala baiti zawjiha, atas rumah suaminya. Ini hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, isteri bertanggungjawab. Ini salah satu daripada nas. Kalau ada orang yang tanya dengan saya, apa nas bahawa isteri bertanggungjawab melakukan kerja-kerja rumah, ini salah satu nas. Ada lagi nas-nas lain. Antaranya nas Fatimah radhiyallahu anha bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu beliau banyak kerja rumah, minta pembantu. Jadi Fatimah minta pembantu pada Nabi. Tak ada pula dalam hadis tu Nabi bagi petunjuk, kata ini kerja rumah, kerja ahli, bukan kerja engkau. Tapi dalam hal itu Nabi memperakukan, memang banyak kerja rumah, cuma Nabi tak bagi pembantu. Nabi ajarkan zikir yang boleh menguatkan dalaman Sayyidah Fatimah untuk melaksanakan tugas-tugas harian. Banyak lagi, antaranya Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi balik, kalau Nabi nak makan ke, Nabi tanya kepada Aisyah. Jadi ini antaralah, cuma zaman ni agak masyhur. Beberapa kaul pendapat yang dimasyhurkan dalam masyarakat bahawa isteri tak ada, bukan tugasan isteri menjaga rumah tangga. Isteri tugasnya hanya melayan suami atas katil saja. Ini antaralah perkara yang patut dibincang, melihat dari sudut wakil sama. Selain daripada hukum, kita pun tengok wakil. Cuma seperti yang kita maklumlah, ramai wanita sekarang ni mereka pun bekerja. Jadi kalau
sepatutnya lelaki yang bertanggungjawab untuk menafkahkan ahli keluarganya. Ini disebut warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Termasuk pada lelaki sebagai pemimpin pada ahli keluarganya termasuk menyediakan nafkah. Menyediakan nafkah kepada ahli keluarganya. Termasuklah ahli keluarga, masuk isteri, anak. Dari sudut apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan dan seumpamanya. Itu memang tanggungjawab suami. Ya. Maka atas tanggungjawab ini kadang-kadang isteri pun bekerja mencari nafkah. Sebahagiannya bertujuan membantu suami, membantu. Jadi kalau membantu untuk suami meringankan bebannya, tanggungjawab yang asalnya pada suami, maka insya-Allah dapat pahala bagi isteri. Samalah juga dengan suami yang kemudiannya membantu isterinya pada melaksanakan kerja-kerja rumah tangga. Sebab itu dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW juga menguruskan rumah tangga itu lebih kepada dalil-dalil menunjukkan Nabi jahit baju sendiri. Itu adalah kita kata perkara-perkara tambahan ataupun sekali-sekala yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi suami membantu tu juga termasuk daripada perkara yang digalakkan mendapat pahala insya-Allah. Ya. Cuma yang saya nak sebut tadi, saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahawa isteri wajib menunaikan tanggungjawabnya mengurus rumah tangga. Ini antara dalilnya. Dalil ni hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Beliau wanita juga bertanggungjawab atas rumah suaminya. Ya. Bertanggungjawab ni bukan suruh jaga, mengurus maknanya. Mengurus, ya. Termasuklah wa waladihi dan anak-anaknya. Anak-anak suami dia juga kena jaga, kena didik. Baik. Fa kullukum ra'in, dan semua kamu adalah ketua, kata Nabi SAW. Sekali lagi Nabi tegaskan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kamu akan ditanya tentang orang yang kamu pimpin. Jadi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tanya kita soalan ni. Di akhirat Allah Ta'ala akan tanya soalan pada kita. Satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak akan bergerak kaki kita di akhirat nanti sehingga kita ditanya. Yang pertama tentang apa? Tentang umur kita, ke mana kita habiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala fih, dan pengetahuannya, ilmu pengetahuannya dia guna untuk apa? Pengetahuan ni dia guna untuk kebaikan ke, untuk agama ke, ataupun untuk kejahatan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan harta bendanya dia ambil dari mana dan ke mana dia belanja. Ini Allah Ta'ala akan tanya juga. Jadi kalau sebagai suami, sebagai contoh tadi, mencari rezeki, carilah rezeki yang halal. Nak beri makan kepada anak isteri, beri makan makanan yang atau dari sumber yang halal. Jangan bagi makan daripada sumber yang haram. Sebab di akhirat Allah Ta'ala akan tanya. Di dunia memang macam seronoknya. Ramai orang jadi kaya-raya menipu. Scammer sekarang ni dia bukan yang sekadar yang telefon kita yang scammer tu. Scammer dalam jual beli pun banyak. Overclaim pada produk ni boleh buat itu, boleh itu, boleh ini, boleh.
walhal dia masukkan bahan-bahan terlarang. Ramai orang beli, ramai orang terpedaya. Apa hukum? Hukumnya haram, berdosa. Masuk padanya ada gharar, penipuan. Ya. Banyaklah macam-macam. Buat TikTok, buat aksi-aksi yang haram dari segi hukum. Contohnya, contohlah buat apalah joget-joget pelik-pelik sikit ke, yang dari segi tontonannya untuk kalau orang tengok hukumnya haram, tapi dapat like ratus-ratus ribu, juta-juta, dapat duit. Tapi duit haram. Jadi banyaklah sekarang ni ramai orang berlumba-lumba nak jadi kaya. Tapi kita kena ingat semuanya nanti akan ditanya di akhirat esok. Lepas tu ada hadis lain yang membawa maksud bahawa ramai orang yang mencari dunia bersungguh-sungguh terlupakan akhirat, maka di akhirat dia akan menyesal, dia akan rugi dan menyesal. Nanti akan masuk golongan yang rugi dan menyesal. Menyesal lah. Dulu aku kejar dunia ni bukannya kekal pun, benda tu bukannya lama pun, seronoknya sekejap aja kan. Tapi hakikatnya kalau kita ambil cara yang haram, penderitaannya teruk lama. Kita nak kena ganti balik kepada orang yang kita ambil hak dia. Kena bayar balik di akhirat. Bayar di akhirat nilainya lebih mahal. Wa fima anfaqahu. Dan dari mana dia ambil duit, ke mana dia belanja. Ini pula ada kes-kes kalau suami kedekut dengan ahli keluarganya. Bapa tak bagi anak duit, sedangkan dia ada duit, dia enjoy ke lain. Dia guna duit dia untuk beli benda-benda yang tak perlu, kan? Orang gila beli bersika harga 30,000 contoh. Kalau dia banyak duit tak apa, tapi ini banyak duit 30,000 beli bersika, tapi bila anak nak belajar, tak ada duit. Bila isteri minta duit untuk belanja, tak cukup. Ini contohlah orang yang Allah sebut dengan orang yang bakhil. Daripada pemahaman saya, orang bakhil ni makna apa? Orang yang tidak menafkahkan hartanya pada yang sepatutnya, dan lebih utama pada perkara yang wajib. Antara sebab jadi bakhil, yang pertama, tidak menafkahkan orang yang dia patut nafkahkan. Yang kedua, tidak membayar zakat. Orang tak bayar zakat termasuk golongan bakhil, yang Allah Ta'ala, yang Nabi kata di akhirat dia akan dibelenggu, kan? Dibelenggu, diikatlah dengan konon-kononnya kekayaan dia di akhirat. Wa an jismihi fima ablah, dan jisim, badannya, kan, jasadnya atau diri dia, apa yang dia gunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Ini Allah Ta'ala akan tanya kita di akhirat. Kalau kita maklum, perkara pertama Allah Ta'ala akan tanya bila kita mati, tentulah soalan oleh Munkar dan Nakir. Tanya tentang apa? Tanya tentang siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, kan? Apa agama kita, apa pegangan kita, dan siapa saudara kita. Allah Ta'ala akan tanya, malaikat Munkar Nakir akan tanya soalan itu di dalam kubur, untuk membezakan kita orang beriman atau kafir. Manakala soalan tentang amal ibadat, perbuatan kita dan sebagainya, pahala dosa kita yang lain-lain, Allah Ta'ala akan tanya di akhirat. Baik.
Seterusnya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih." Ini tanggungjawab isteri lah kepada suaminya, taat. Tanggungjawab taat seorang isteri kepada suami, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak isterinya untuk bersama, maknanya sebagai suami isteri, ataupun mudah cakapnya melakukan hubungan seks dan isterinya menolak, yakni menolak tanpa sebab yang diharuskan syarak. Kalau isteri tolak sebab dia sakit, isteri tolak sebab dia sedang haid, isteri tolak sebab dia sedang nifas, atau sebab-sebab yang dibenarkan syarak, maka tak termasuklah dalam bab ni. Dia ada takhsis kepada penyataan umum Nabi. Tapi kalau dia tolak dengan sengaja, kerana engkar pada kehendak suaminya, fa'abat, maka dia enggan, dia engkar, fabata ghadbana 'alaiha, maka suaminya merasa marah, marahlah ataupun tidak redha dengan perbuatan isteri tersebut, la'anatha al malaikatu, maka para malaikat akan melaknat wanita ini, hatta tusbih, sehingga waktu subuh. Mana daripada malam sampai ke pagi, para malaikat tidak mendoakan dia, malaikat melaknat dia. Ini petunjuk kepada kewajipan seorang isteri untuk taat kepada suaminya. Ini ujian kepada para isteri, ujian kepada para suami tadi untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ketua dan menyediakan nafkah yang cukup untuk ahli keluarga. Itu ujian untuk suami. Dan bila dia nak menyediakan nafkah, kita sebut dah tadi, dia kena cari rezeki yang halal, dia kena berusaha sungguh-sungguh. Itu dia punya tanggungjawab. Dia tak buat, dia akan tanya. Kalau suami malas, suami tak kerja, duduk tidur je, main game, siang tidur, di akhirat dia akan dipertanggungjawabkan. Dia bukan boleh lepas begitu je. Manakala isteri, sebagai seorang isteri, dia pula berkewajipan untuk taat kepada suami. Yang ini pada zaman ini juga kita sebut golongan liberal tak suka dengan penyataan ni. Golongan-golongan yang mengajak kepada hak sama rata, mengajak kepada hak asasi tanpa melihat kepada agama. Mereka sibuk mengajak kepada sama rata. Maka isteri pun sepatut ada hak yang sama. Isteri kata mereka tak sepatutnya menjadi hamba kepada lelaki. Kata mereka taat itu mereka maksudkan dengan maksud hamba. Sedangkan dalam Islam taat itu bukan dengan maksud hamba, tetapi taat itu sebagaimana taatnya anak terhadap kedua ibu bapanya. Walaupun kita dah baca dah sebelum ni kan, wala taqul lahuma uff, hatta kepada ibu bapa uff pun tak boleh cakap, terutama bila mereka sudah tua. Jadi kalau dengan ibu bapa, anak wajib taat, tak boleh menyakiti hati mereka. Begitu juga seorang isteri wajib taat, tidak boleh menyakiti hati suaminya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, salah seorang wanita ahli syurga yang ditunjuk oleh Nabi SAW, apa kehebatan dia? Kehebatan dia bukan pada solat yang rajin. Maksudnya bukan kita kata dia tak solat. Kehebatan dia bukan pada solat malam, bukan pada baca Quran, tapi yang Nabi bagi tahu kehebatan dia pada ketaatan dia terhadap suaminya.
pada petunjuk itu, Fatimah bila nak pergi cari, nak pergi tanya, hari pertama pergi, dia kata minta maaf suami tak ada, dia kena minta izin suami dulu. Besok Fatimah datang bawa anak, dia kata minta maaf, semalam aku minta izin engkau seorang je, jadi hari ni kau datang 2 orang, jadi kalau nak masuk nanti dulu, besok lah, besok. Bila dah boleh masuk, dia tengok-tengok perempuan itu, bila tiba waktu suaminya nak balik, dia bersiap-siap, dia berkemas-kemas, ready, tunggu suami nak sampai. Jadi ini antara perbuatan ataupun sepatutnya lah ada pada para isteri. Untuk yang pertama, dia meraih kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk menjaga, memelihara rumah tangga. Sekarang zaman moden ni, orang sibuk kata isteri tak payah taat sangat. Isteri pun tak berasa lagi dia kena taat kepada suami. Tengok pula drama petang-petang, isteri boleh tengking-tengking suami, boleh marah-marah. Suami pula macam budak bodoh je, terima je. Jadi perlakuan-perlakuan ni ditonjol-tonjolkan. Akhirnya masyarakat rasa itu yang betul. Suami kalau marah isteri pula jadi satu kesalahan. Ditunjuk-tunjukkan bahawa suami pula yang jahat. Macam-macam. Jadi ajaran ni ataupun sepatutnya ajaran Islam ni hendaklah diajar hatta dalam drama dengan cara yang betul. Kalau tidak, lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan, lepas tu kita pula keluar dalam surat khabar, kita pun rasa heran. Mengapa sekarang ni bila dalam perkahwinan banyak berlaku keruntuhan rumah tangga? Mengapa berlaku perceraian banyak? Mengapa begitu, mengapa begini? Kita tak tengok pada punca dia. Di antara punca ni adalah kita tidak lagi menekankan soal yang pertama, sungguh-sungguh tanggungjawab seorang suami. Yang kedua, tidak menekankan sungguh-sungguh tentang apa? Kewajiban isteri untuk taat kepada suaminya. Baik. Seterusnya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita, ini kaedah untuk kita berhadapan dengan wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kamu memberi nasihat kepada wanita, yakni sama ada isteri ke anak-anak ke, tapi nisa ni biasanya maksud kepada isteri lah. Walaupun umumnya maksud wanita, tapi biasanya bila disebut perkataan nisa ni pada perkataan-perkataan bentuk nasihat ataupun memberitahu tentang nisa, hukum isteri, perempuan-perempuan kamu tu biasanya bermaksud isteri. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihatlah wanita-wanita kamu atau isteri kamu dengan baik. Fa innal mar'ata, sesungguhnya wanita itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqat min dila'in, dicipta daripada tulang rusuk, bengkok, tulang rusuk wa inna a'waja ma fid dilai a'lahu, sebenarnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu, jika kamu cuba nak luruskan, dia akan patah. Tulang yang bengkok nak dilurus, dia akan patah. Wa in taraktahu, jika kamu biar, lam yazal a'waj, dia akan terus bengkok. Kalau biar, dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa, maka hendaklah kamu memberi nasihat dengan
kepada wanita dengan baik. Ya. Maknanya wanita ni tak boleh berkeras. Jangan gunakan kekerasan. Kalau kita berniat membetulkan dia dengan kekerasan, akan patah. Patah tulang tersebut, dengan maksud kalau kita gunakan kekerasan akan lebih memudaratkan dia. Ya. Ataupun dia sendiri akan lari daripada kita. Dia tak boleh tahan, dia akan lari. Dia tak suka. Kalau kita biarkan, dia akan berterusan dalam keadaan bengkok. Dia akan berterusan buat benda yang salah, berterusan buat benda yang silap. Jadi suami kena ambil peranan untuk sentiasa menegur. Di mana yang kita baca hadis sebelum ini, suruhan Nabi mencegah kemungkaran, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa hiya adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Yang ini boleh jadi dengan tangan, boleh jadi dengan kuasa. Jika tak mampu, hendaklah dia mencegah dengan lidahnya, dengan lisannya. Jika tak mampu, hendaklah dia mencegah dengan hatinya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, syarah Muslim, ya, maksud kepada hadis ini, ya, orang yang ada kuasa, dia hendaklah menggunakan kuasa dia untuk mencegah kemungkaran. Orang yang tak ada kuasa, tak mampu menggunakan kuasa dia, tak boleh ataupun tak ada kuasa, dia hendaklah menggunakan lisan, lidahnya, menegur. Ya. Jadi dan orang yang tak mampu barulah boleh kepada tak suka dengan hati. Kata Imam Nawawi, ini tanggungjawab, bukan boleh kita sendiri. Tak apalah, aku nak tegur dalam hati je. Tak boleh. Kata Imam Nawawi, kalau kita ada kuasa, menggunakan kuasa, kita wajib kena guna kuasa. Kalau tak ada kuasa, kita boleh guna lisan, lidah, tegur, kita wajib kena guna tegur. Orang yang tak mampu, tak boleh satu dua, baru dia boleh pergi yang kedua, yang ketiga. Maknanya kalau sebagai suami, dia wajib menegur isterinya. Wajib. Kalau tak tegur, berdosa. Sebagai seorang bapa, wajib menegur anak. Hukumnya bukan bapa kata, aku ialah nak tegur pun sebesalah lah, aku pun tak boleh lah nak tegur anak aku. Maka dia tak tegur, aku ambil bab apa, dia kata apa, tegur dengan hati je lah. Bapa yang tak tegur anak ni termasuk bapa yang berdosa kalau tak menegur anak yang melakukan perkara yang haram. Anak keluar rumah tak tutup aurat, contoh, bapa tak tegur, hukumnya berdosa. Dah tegur, dah suruh, dia tak buat, itu lain bab, itu tanggungjawab dia. Isteri begitu juga, keluar rumah tak menutup aurat, suami tak tegur, suami tak boleh tegur. Kalau aku tegur orang, dia mengamuk pula. Contohnya, kan? Jadi itu yang kata Nabi, fastausu bin nisa khaira. Tegurlah, carilah jalan macam mana, tapi kena nasihat, kena tegur. Tak boleh dibiarkan. Ya. Sama ada dia ikut atau tidak, itu tanggungjawab dia. Maknanya tanggungjawab suami hendaklah mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ya. Jika dia tetap melakukan kemungkaran, itu urusan dia dengan Tuhan. Sebagaimana Nabi Nuh AS mengajak anak isterinya beriman kepada Allah, maka mereka tak beriman juga, itu mereka lah, urusan mereka lah.
Jadi tidak lagi dipertanggungjawabkan pada Nabi Nuh AS, kerana Nabi Nuh sudah mengajak mereka kepada beriman. Baik. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar au qala ghairahu. Maksudnya janganlah seorang mukmin membenci wanita mukminah. La yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin lelaki tadi membenci mukminah, seorang wanita yang mukmin. Yang ini dengan maksud isteri, ya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika kamu tak suka pada perangainya, boleh jadi kamu suka pada bab lain, pada benda dia, pada benda lain yang ada pada dia. Maksud beginilah. Maksudnya mudah kita kata manusia ni mana ada yang perfect, kan? Mana ada yang kita kata 100% terbaik. Yang ada yang perfect, yang 100% terbaik itu insya-Allah dalam syurga. Hatta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah wanita syurga itu turun ke bumi, kalaulah turun dia ke bumi, maka cahayanya akan menerangi timur dan barat. Cahaya dia akan menerangi timur dan barat, begitu juga wanginya akan terasa, baunya timur dan barat. Itu kalau turun wanita syurga ke dunia. Dekat dunia mana ada, kan? Dekat dunia kalau dia mandi pakai wangi-wangi, bedak, pakai ni wangilah, tapi wangi dekat-dekat situ je lah, kan? Bantai dia tak mandi 2 hari, boleh tahan bau, kan? Tambah dekat tempat cuaca lembap macam kita ni, badan bau, cepat bau. Jadi mana ada manusia yang perfect dekat dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak suka pada dia satu benda, sabarlah. Kita ada benda lain yang dia buat baik. Kan? Dan Allah Taala juga sebut pada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dalam hidup kita ni kadang-kadang ada benda yang kita tak suka, tapi sebenarnya benda tu baik untuk kita, kata Allah Taala. Baik untuk kamu. Ada benda yang kita tak suka, kita benci. Tapi ada benda yang kamu suka, tapi pula terbalik. Benda kamu suka tu kadang-kadang dia tak baik untuk kita. Contoh apa? Contoh harta kekayaan lah, kan? Harta kekayaan ni bukan baik untuk semua orang. Sebab tu Qarun bila minta, Nabi Musa kata jangan. Tak baik untuk Qarun. Tapi ndak juga, ndak juga. Masalah. Jadi kita kalau minta dengan Allah Ta'ala, ya, kadang-kadang pakar motivasi ni kata, minta dengan Allah, minta berapa kita nak. Ya Allah bagi aku 1 juta, ya Allah bagi aku nak 1 juta, ya Allah bagi aku. Jangan begitu. Kita minta dengan Allah, minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kaya itu baik untuk kita, maka ya Allah bagi aku kekayaan. Maknanya kalau kaya itu tak baik, ya Allah jauhkan daripada aku. Ibarat begitulah kita minta. Tapi kadang-kadang bakal motivasi ni kata kalau kita nak kaya, kita nak apa, kena minta dengan Allah, kena sebut berapa kita nak. Saya pun macam pelik juga. Sebab kadang-kadang yang kita minta tu di sisi Allah benda tu tak baik. Allah tak bagi. Kalau Allah tak bagi, itu ada kata-kata hukama, bila aku minta dengan Allah, Allah bagi, aku bersyukur. Bila aku minta dengan Allah, Allah tak bagi, aku syukur 2 kali. Sebab apa bila Allah tak bagi tu aku syukur? Sebab yang pertama tadi aku minta, Allah bagi. Itu pilihan aku. Aku yang nak, Allah bagi. Allah redha. Alhamdulillah. Syukur.
Tapi yang kedua tadi, bila aku minta, Allah tak bagi. Itu betul-betul pilihan Allah. Itu betul-betul pilihan Allah kepada aku. Maknanya aku nak lain, tapi Allah bagi lain. Yang bagi lain tu sebenarnya itu betul-betul keputusan Allah. Maka yang kedua tu aku lagi-lagi bersyukur. Kerana Allah Ta'ala yang menetapkan sesuatu yang lebih baik kepada aku. Jadi dalam hal begini, samalah kita dalam kehidupan ni, dalam bab qada dan qadar kita kena yakin. Kadang-kadang Allah Ta'ala tentukan segala sesuatu untuk kita tu, kita tengok, kenapa jadi macam ni? Kenapa aku macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Semuanya pasti ada kebaikan. Yang kita kena buat apa? Sebagai hamba, kita kena berusaha untuk buat lebih baik daripada apa yang kita boleh buat, yang biasa buat. Jadi kalau sebagai suami ke sebagai isteri tadi, isteri ada kelemahan dia, suami kena redha, kena terima. Kita tahu itu kelemahan dia sikit, tak apa. Dan kita kena ingat, ini pengalaman saya lah. Dan ada nas-nas yang lain. Allah sebut inna ma'al usri yusra. Ini termasuk hal dunia, akhirat. Susah dunia, Allah bagi kemudahan di akhirat. Termasuk juga dalam kehidupan kita di dunia. Kadang-kadang Allah uji dengan kesusahan, ada sedikit kesusahan, isteri begini-begini, insya-Allah Allah bagi kemudahan di tempat yang lain. Ada kepayahan kat sini, insya-Allah Allah bagi kemudahan di tempat yang lain, ya. Jadi dalam hal rumah tangga pun macam itu nanti, insya-Allah anak-anak terutamanya yang ada depan ni, kalau masa depan masuk, kita kena ingat kalau ada kelemahan di pihak pasangan kita, hendaklah kita bersabar, kerana ada lemah kat sini, dia ada kebaikan kat sana. Kita takkan jumpa satu manusia yang perfect sebagaimana yang kita nak, tak ada. Sebab tu orang yang teruja nak berkahwin dengan wanita yang cantik, kaya, tapi kita tengok tak lama lepas tu bercerai juga mereka. Bukan ke mereka macam seolah macam dah dapat dah wanita yang cantik dan kaya, tapi kenapa bercerai juga? Sebab dia silap, dia menyangkakan cantik dan kaya tu macam seolah perfect. Sedangkan yang cantik dan kaya nanti ada kelemahan dia. Mungkin dia tak pandai masak, mungkin dah tak biasa, mungkin dia tak rajin. Jadi suami mengharapkan cantik, kaya, rajin, taat, semua akhirnya tak dapat lah. Kan? Mungkin ada isteri yang tak cantik tapi tak kaya tapi taat. Jadi tengok dia tak apa cantik, tapi dari segi sikap dia sangat taat. Jadi Allah Ta'ala bagi sini kurang, sana lebih. InsyaAllah yang kita nak dapat yang terbaik tu, kita kena sabar, tunggu di akhirat, insyaAllah, ya. Baik. Last kot, ada sempat lagi. Waktu isyak pukul berapa? 8 apa? Tak apalah, muazzin tak ada cakap apa lagi, kita sambung. Satu lagi hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'. Dunia ini kita kata apa? Mata' ni kita kata keseronokan sementara. Keseronokan sementara. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik keseronokan sementara di dunia ni adalah wanita yang solehah. Beruntunglah, maka beruntunglah kalau seorang lelaki dapat isteri yang solehah. Sebab apa? Sentiasa menyejukkan hatinya, balik rumah tenang, balik rumah seronok, ya. Sebab tu katalah tadi, kalau cantik kaya pun mulut popek, penin juga suami, ya. Jadi kalau dia jenis taat, duduk diam, walaupun tak cantik tapi selalu senyum, pandai ambil hati suaminya, rasanya itu lebih menenangkan, ya. Tapi tak apalah, yang penting bagi wanita berusahalah menjadi wanita yang solehah. Sebab kata Nabi SAW,
sebaik-baik perhiasan ataupun keseronokan sementara dunia ni adalah isteri yang solehah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. InsyaAllah saya mohon maaf ada salah dan silap. Nanti kita masuk sikit lagi hadis dan kemudian tentang larangan memakan harta anak yatim. Wallahu a'lam bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.